Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal betul ke Boruto dan Mitsuki tak akan berjaya melepasi Chunin exam untuk kali ni? Ataupun lebih mudah aku kata, Boruto akan ikut jejak langkah ayah dia iaitu Uzumaki Naruto sebagai seorang genin abadi. Macam apa yang kita tahu, dalam anime sekarang sedang berlangsungnya Chunin exam untuk kali yang kedua. Selepas Chunin exam yang pertama memang banyak gila benda yang berlaku, yang mana desa Konoha ketika itu telah pun diserang oleh ancaman Otsutsuki Momoshiki dan Otsutsuki Kinshiki. Jadi selepas dari kejadian tersebut, barulah Uzumaki Boruto telah mendapat karma dari Otsutsuki Momoshiki. Malah bagi aku, apa yang menariknya untuk dalam Chunin exam kali ini, kita dapat tengok potensi-potensi untuk beberapa karakter yang kurang dapat screen time dalam anime Boruto dapat menonjolkan kekuatan sebenar mereka. Membuktikan karakter diorang ni juga bukannya hanya sekadar karakter yang memenuhkan slot ataupun karakter yang tak penting tau, tapi yang sebenarnya karakter diorang ni mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipertengahkan dan dikembangkan dalam anime Boruto. Sebagai contoh, karakter Takitori Hoki, Denki, Iwabi dan juga Izuno Wasabi. Jadi untuk dalam video ni aku akan bagi beberapa bukti yang berkemungkinan besar Boruto dan Mitsuki tak akan berjaya melepasi Chunin exam kali ni. Dan aku akan bagi sinopsis secara ringkas apa yang akan berlaku untuk dalam episod akan datang. Jadi aku boleh katakan video ni merupakan spoiler yang ringan lah kot, sebab secara jujur aku pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam pertarungan akan datang dan siapakah pemenang untuk dalam pertarungan seterusnya. Cumanya aku akan bagi sinopsis secara ringkas jalan cerita untuk episod 224 sampailah episod 227. Jadi aku harap korang semua enjoy dan get ready untuk pembahasan aku untuk dalam video kali ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Untuk dalam Chunin exam kali ni memang totally berbeza dari Chunin exam yang lepas, yang mana Chunin exam untuk kali kedua ni akan berlangsung cuma genin dari desa Konoha je, tak akan melibatkan langsung genin dari desa yang lain. Malah Chunin exam kali ni pun dah sampai ke peringkat yang terakhir selepas peserta yang menyertai Chunin exam kali ni telah berjaya melepasi ujian tertulis dan ujian peringkat yang kedua. Jadi selepas dia ujian peringkat kedua telah pun tamat, hanya tinggal 10 peserta je lagi yang akan meneruskan ujian sebelum dinaikkan menjadi Chunin. Dan ujian peringkat terakhir ni merupakan pertarungan 1 lawan 1 yang kita dapat tengok dalam episod 223 telah berlangsungnya pertarungan yang pertama di antara Yamanaka Inojin menentang Takitori Hoki, dan pemenang untuk pertarungan tersebut adalah Takitori Hoki. Nak dijadikan cerita dekat sini, sebelum ujian terakhir ni bermula, kita dapat tengok ke semua peserta yang layak ke pusingan yang terakhir, diorang semua memang bermotivasi yang cukup tinggi untuk memenangi dalam pertarungan tersebut, sekaligus diorang bernekat untuk dinaikkan menjadi Chunin. Sama juga macam Uzumaki Boruto, yang mana dia memang excited gila untuk beraksi dalam ujian yang terakhir, disebabkan dia nak membuktikan dekat Naruto dengan yang lain selepas bermacam-macam perkara yang dia dah lalui, terutamanya sewaktu bertarung dengan Otsutsuki Shiki dan pengalaman dia sewaktu Team 7 bertarung dengan Boro untuk menyelamatkan Naruto. Jadi dah tentulah dia nak membuktikan dekat semua orang yang dia dah bertambah lebih kuat dan matang berbanding keadaan dia sewaktu Chunin exam lepas. Dan secara jujur, aku memang excited gila nak menyaksikan Boruto beraksi dalam pertarungan 1 lawan 1 Chunin exam, sebab percaya ataupun tak, dengan pengalaman dan kekuatan yang Boruto ada sekarang, boleh dikatakan tahap kekuatan Boruto bukannya lagi level seorang genin. Malah dari segi kekuatan, berkemungkinan Boruto adalah nombor 1 sekarang ni nak berbanding karakter yang lain. Tapi malangnya sewaktu hari pertarungan dah pun tiba, secara tiba-tiba ada perkara yang tak diingini telah pun berlaku selepas Himawari dengan kawan-kawan dia yang sedang berlatih sebagai ninja telah pun terserempak dengan orang-orang yang cukup mencurigakan, dan diorang dapat rasakan orang-orang tu merupakan penjenayah. Jadi apabila Boruto dengan Mitsuki periksa pasal hal tersebut, tiba-tiba kelihatan seakan Amado telah pun dicolek oleh 3 dari 4 orang tersebut dan dilarikan menaiki kereta api. So tak lama lepas tu pun Boruto ambil keputusan untuk menyelamatkan Amado bersama dengan Mitsuki. Dan apabila diorang nak serbu dekat gerabak yang dipercayai Amado berada dekat dalam tu, tapi sewaktu diorang nak serbu je masuk ke dalam gerabak tersebut, tiba-tiba tak ada orang pun dekat dalam tu, dan benda tu membuatkan Boruto
Boruto dan Mitsuki bertambah lagi pelik lah kan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sana? Sambil kereta api tersebut semakin jauh meninggalkan dari tempat tinggal mereka. Jadi persoalannya dekat sini, adakah semua benda yang dah berlaku ni telah pun dirancang? Dan adakah Boruto dengan Mitsuki akan berjaya sempat sampai ke gelanggang pertarungan tepat pada masanya? Bagi untuk menjawab segala persoalan tersebut, kita akan refer tajuk dan sinopsis apa yang akan berlaku dalam episod akan datang. First, kita akan refer dulu dalam episod 224 yang bertajuk The Legend of the Monster Cat, dan episod ni akan diproduskan oleh Studio Mouse. Untuk dalam episod 224 memang totally akan fokus pertarungan yang kedua di antara Izuno Wasabi menentang Iwabe, dan tajuk untuk episod ni berkemungkinan akan highlight untuk karakter Wasabi. Secara ringkas sinopsis untuk episod 224, plot dia macam biasalah. Kita pun tahu karakter Wasabi dengan Iwabe ni memang tak ngam kan. Diorang berdua ni kalau berjumpa memang asyik bergaduh je, ibarat macam anjing dengan kucing, dan mereka berdua memang mempunyai daya saing yang cukup kuat untuk memenangi pertarungan tersebut. Tapi malangnya sewaktu dalam hari pertarungan, sikap dan personality untuk Wasabi ni memang totally tak sama macam biasa tau, sebab dia seakan tertekan seolah dia memikul harapan yang cukup tinggi diletakkan oleh keluarga beliau. Puncanya disebabkan kalau ikutkan klan Izuno ni memang reputasi diorang tak adalah sebaik macam klan yang lain dekat dalam desa Konoha, dan kiranya Wasabi ni ibarat macam wakil yang paling tepat untuk membanggakan balik nama klan Izuno. Sampaikan Wasabi dia dah nak give up tau dalam pertarungan tersebut, dan Iwabe pun memang tak sukalah kalau dia menang dengan cara macam tu je kan. So tu je lah plot secara ringkas untuk dalam episod 224. Kita dapat tengok Wasabi akan tertekan dan tak akan dapat melakukan yang terbaik untuk dalam pertarungan tersebut. Manakala untuk episod 225 yang bertajuk pertarungan antara kawan terdekat, yang mana pertarungan tersebut akan melibatkan pertarungan di antara Uchiha Sarada menentang Akimichi Chocho, dan episod ni akan diproduskan oleh Studio Pierrot dan Geo Animation. Secara ringkas plot untuk dalam episod ni, mereka berdua bernekat akan memberikan yang terbaik dalam pertarungan tersebut, dan percaya ataupun tak, match ni tak akan berat sebelah tau. Yang mana bukannya disebabkan Uchiha Sarada ni merupakan antara karakter favourite dalam anime Boruto, dia akan semudah macam tu je akan menewaskan Chocho. Bukan tau. Tapi pertarungan mereka berdua akan menjadi pertarungan yang seimbang, dan dikatakan kekuatan di antara Sarada dan Chocho berada di tahap level yang sama. Untuk episod 226 yang bertajuk Samurai vs Sain, dan episod ni akan diproduskan oleh Studio Pierrot dan Maru Animation. Untuk dalam episod ni kita akan dapat tengok pertarungan di antara Denki menentang Tsubaki. Malah dalam episod ni pun kelibat di antara Boruto dengan Mitsuki masih lagi belum kelihatan, dan disebabkan hal tu lagilah membuatkan Sarada bertambah risau kalau mereka berdua tak sampai tepat pada masanya, penyertaan Boruto dan Mitsuki akan dibatalkan. Tambahan kalau nak dibandingkan pertarungan yang dah berlaku sebelum ni di antara Sarada menentang Chocho, Iwabe menentang Wasabi dan Hoki menentang Inojin, dikatakan pertarungan di antara Denki dan Tsubaki merupakan pertarungan yang cukup unik, dan kita akan dapat tengok kemampuan sebenar Denki menggunakan scientific ninja tools yang dicipta oleh Denki sendiri. Malah pertarungan ni juga akan melambangkan the new era untuk dalam dunia shinobi. Yang terakhir pula untuk episod 227 yang bertajuk Misi yang Terakhir untuk Team 7, dan episod ni akan diproduskan oleh Studio Mouse. Sinopsis secara ringkas untuk dalam episod kali ini menunjukkan telah berakhirnya Chunin Exam, yang mana Team 7 akan menjalani misi mereka yang terakhir, dan pasukan mereka akan diketuai oleh Uchiha Sarada. Mereka akan ditugaskan dalam satu misi sebagai pasukan bantuan selepas Konohamaru dan Sarutobi Mirai telah terlibat dalam satu misi. Pada awalnya kalau ikutkan sepatutnya misi itu tak ada masalah pun untuk diorang selesaikan, tapi malangnya sebaliknya pula yang telah berlaku, dengan hanya Mirai je yang dalam keadaan mungkin tercedera telah pulang ke desa Konoha untuk laporkan apa sebenarnya yang telah berlaku. Dan macam apa yang kita tahu selepas dari episod ni, berkemungkinan Team 7 tak akan terlibat lagi dalam menjalankan misi disebabkan keadaan Boruto mempunyai karma boleh membahayakan keselamatan mereka semua. So dari sinopsis untuk dalam beberapa episod
episod akan datang yang aku dah ceritakan tadi tu menunjukkan berkemungkinan besar yang Boruto dan Mitsuki tak akan berjaya sampai tepat pada masanya ke gelanggang pertarungan. Mungkin selepas je pertarungan di antara Denki dan Tsubaki telah pun tamat dalam episod 226, Boruto dan Mitsuki masih lagi tak berada dekat sana, yang sepatutnya pertarungan mereka merupakan pertarungan yang terakhir untuk Chunin Exam kali ini. Tapi mungkin disebabkan walaupun Naruto dengan yang lain dah bagi masa untuk menunggu mereka sampai dekat sana, sama macam sewaktu Chunin Exam dalam anime Naruto, yang mana Hokage ketiga dah bagi masa untuk menunggu Sasuke sampai tepat pada masanya sebelum penyertaan Sasuke dibatalkan, dan akhirnya Sasuke telah pun berjaya sampai dekat sana betul-betul sebelum masa tamat untuk berhadapan dengan Gaara. Tapi mungkinlah lain pula dengan situasi untuk Boruto dan Mitsuki, yang berkemungkinan dorang gagal untuk sampai dekat sana tepat pada masanya. Tambahan, kalau korang tak faham format untuk dalam Chunin Exam kali ni, untuk dalam peringkat yang terakhir ni kan ada 10 orang yang akan bertanding, dan separuh peserta yang memenangi dalam pertarungan tersebut, bermaksud 5 dari 10 orang, mereka akan layak dinaikkan menjadi Chunin. Dan aku rasa tu je lah kot penjelasan tentang Boruto dan Mitsuki tak akan berjaya melepasi Chunin Exam untuk kali ni. Refer sinopsis untuk episod yang akan datang. Jadi macam mana komen korang? Adakah memang betul Boruto dengan Mitsuki tak akan berjaya sampai tepat pada masanya dekat gelanggang pertarungan? Dan adakah semua yang telah berlaku ni telah pun dirancang oleh seseorang yang berkemungkinan ada dalang di sebalik semua rancangan ni berlaku untuk sabotaj Boruto dan Mitsuki dari menyertai pertarungan terakhir Chunin Exam? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap kata, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.